Ini bab kulit bangkai. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dekat seekor kambing yang telah menjadi bangkai. Ini bangkai kambing. Faqala halla istamta'tum bi ihabiha. Dia berkata, kenapa kamu tidak mengambil munafaat atau menikmati faedah dari kulitnya itu? Mereka berkata, kambing itu bangkai. Nabi SAW menjawab, hanya yang diharamkan memakannya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, katanya saya mendengar Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW lalu dekat seekor bangkai, bangkai seekor kambing. Faqala, dia berkata, ma'ala ahliha law intafa'u bi ihabiha. Tidak menjadi kesalahan kepada tuannya untuk mengambil manfaat dengan kulitnya itu. Ini bab kasturi. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang yang luka di jalan Allah melainkan ia datang pada hari kiamat dalam keadaan lukanya itu mengeluarkan darah. Warnanya adalah warna darah, tetapi baunya adalah bau kasturi. Diriwayatkan dari Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, perbandingan teman yang baik, kawan yang baik dan kawan yang jahat seperti pembawa kasturi dan orang yang meniupkan api. Meniupkan api melalui corong untuk meniupkan api itu. Pembawa kasturi sama ada ia memberikannya kepada engkau, atau engkau dapat membeli daripadanya, atau engkau dapat bau yang wangi darinya. Dan tukang besi yang meniup api dengan menggunakan corong itu, sama ada ia membakarkan kainmu, atau engkau mendapat bau yang busuk darinya. Ini bab arnab. Diriwayatkan dari Anas, katanya kami telah mengejutkan arnab, yakni membuatkannya berlari. Ketika itu kami berada di Marri Zahran. Fasa'al qaum, orang ramai mengejar, ambaklah arnab itu. Falaghabu atau falaghibu, maka mereka kepenatan kerana mengejarnya. Fa akhadtuha, tapi saya dapat menangkapnya. Saya membawanya kepada Abi Talhah dan dia menyembelihkannya. Dan dia menghantarkan warikaiha au qala bi fakhidhaiha. Ini paha dia. Dua paha dia tu kami dia yakni Abu Talhah tu hantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqabilaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Ini bab diriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Nabi SAW bersabda, dhab itu saya tidak memakannya dan saya tidak mengharamkannya. Diriwayatkan daripada Khalid bin Al-Walid, katanya dia menceritakan bahawa dia masuk bersama Rasulullah SAW. Ini Ibnu Abbas cerita ni daripada Khalid bin Al-Walid bahawa dia masuk bersama Rasulullah SAW ke rumah Maimunah. Lepas tu dibawakan dhab yang dipanggang. Nabi SAW telah tunduk, yang ini menghulurkan tangan dia untuk mengambilnya. Maka sebahagian perempuan yang ada tu pun berkatalah, ceritakanlah kepada Rasulullah apa yang dia nak makan tu. Mereka pun kata, itu dhab tu wahai Rasulullah. Dia pun mengangkat tangannya, yang ini menarik tangannya, tak jadilah nak ulur tangan. Faqultu, saya pun tanya, kata Khalid, aharamun huwa, adakah haram ia wahai Rasulullah? Dia kata tidak, tetapi ia tidak terdapat di
tempat saya, di bumi kaum saya. Fa ajiduni a'afuhu, saya mendapati selera saya ni tidak teringinlah jejek terhadapnya. Saya mendapati saya jejek ataupun tak berselera lah untuk memakannya. Kata Khalid, fajtaratu, saya pun ambil fa akaltuhu, saya makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tengok. Ini bab bila tikus jatuh ke dalam minyak sapi yang beku ataupun yang cair. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas, yang menceritakan daripada Maimunah bahawa ada seekor tikus terjatuh ke dalam minyak sapi, lalu mati tikus ini. Ditanya Nabi SAW tentangnya, dia berkata, alquha wa ma haulaha wa kuluh, buangkan tikus itu dan minyak ada di sekeliling dia tu, lepas tu makanlah baki lagi tu. Qila li Sufyan, ada orang berkata kepada Sufyan, Ma'mar menceritakan hadis ini dari Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, katanya saya tidak mendengar Zuhri menceritakan kecuali dari Ubaidillah, dari Abdullah, dari Maimunah, dari Nabi SAW. Saya berkali-kali mendengar kata-katanya itu daripadanya. Diriwayatkan dari Zuhri tentang binatang yang mati dalam minyak ataupun minyak sapi, sama ada minyak sapi itu beku ataupun tidak beku. Binatang yang jatuh tu, binatang yang mati itu, sama ada tikus ataupun selain tikus. Qala, katanya, kata Zuhri, balaghana, sampai cerita kepada kami bahawa Rasulullah SAW memerintahkan supaya tikus yang mati dalam minyak sapi itu supaya dibuang tikus itu, dan diperintahnya supaya membuangkan minyak sapi yang berdekatan dengan tikus yang mati tadi, supaya dibuang kau tu, kemudian dimakan. yakni minyak sapi yang baki lagi itu boleh dimakan. Dari hadis Ubaidillah bin Abdullah juga diriwayatkan daripada Ibn Abbas dari Maimunah, katanya ditanya Rasulullah SAW tentang tikus yang terjatuh ke dalam minyak sapi. Dia berkata, kamu buangkan, campakkannya keluar, dan minyak sapi yang sekeliling dia tu, sekitar dia tu, kamu buang. Wakuluh, dan kamu makan. Minyak sapi awak baki lagi tu. Babul alam wal wasm fi surah. Ini bab alam, penandaan dan mengenakan besi panas pada muka binatang. Mengenakan besi panas sebagai penanda, untuk dijadikan sebagai penanda bekas-bekas dia tu di muka binatang. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa dia tidak suka muka ditandakan. Kata Ibnu Umar, Nabi SAW melarang dari dipukul, yakni muka tu. Taba'ahu Qutaibah menjadi mutami' kepadanya. Hadatsana Al-Anqari an Hanzalah wa qala tudrabu as-surah, yakni dipukul muka tu. Diriwayatkan dari Anas, katanya, saya masuk menemui Nabi SAW dengan membawa saudara saya, adik saya lah, untuk ditahnikkan oleh Nabi dia tu. Ketika itu Nabi SAW berada dalam kandang dia, dalam kandang unta dia. Saya melihat dia sedang menandakan kambing. Hasibtu, ini kata Syu'bah, saya rasa dia berkata, ini perawi di atas dia tu, perawi di atas dia Hisham bin Zaid. Saya rasa dia berkata fi adhaniha, pada telinga kambing tu. Tanda saat ni di telinga. Ini bab bila satu golongan mendapat harta ghanimah, lepas tu sebahagian mereka menyembelih kambing ataupun unta tanpa
ada perintah dari tuan-tuannya, lam tu'kal, tidak boleh dimakan, kerana hadis Rafi' dari Nabi SAW. Tawus dan Ikrimah berkata berkenaan dengan binatang yang disembelih oleh pencuri, atrihuhu, kamu buangkan, jangan makan. Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij, katanya saya berkata kepada Nabi SAW, kita akan bertemu musuh besok, kita tidak mempunyai pisau. Nabi SAW kata, arin, segerakan, percepatkan, atau i'jal, percepatkan. Apa-apa yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah pada ketika menyembelihnya, fakulu, makanlah. Kamu boleh makan selagi tidak matikan binatang itu dengan gigi ataupun kuku. Nanti saya ceritakan kepada kamu tentang kenapa itu. Gigi itu kerana ia tulang, dan kuku kerana ia adalah pisau orang-orang Habsyah. Orang-orang yang gopoh telah pun pergi ke hadapan. Mereka telah mendapat ghanimah. Nabi SAW berada di bahagian belakang. Mereka pun pasang tungku lah untuk meletakkan periuk. Lepas tu Nabi SAW memerintahkan supaya diterbalikkan, supaya dilerak periuk tu yang digunakan buat memasak, fa'ukbiat, maka dibuangkanlah, diterbalikkanlah periuk itu, dan dia membahagikan di antara mereka harta-harta ghanimah itu berupa binatang itu, dan dia samakan seekor unta dengan 10 ekor kambing ataupun biri-biri. Kemudian terlucut ataupun terlepas seekor unta min awailil qaum, dari kumpulan yang berada di hadapan itu dalam perjalanan itu, dan Nabi SAW tertinggal di belakang itu. Walam yakun ma'ahum khail, mereka tidak mempunyai kuda. Faramahu rajulun bisahmin, ada seorang panah dia dengan anak panah. Fahabasahullah, Allah menghentikan unta itu, jadi berhentilah unta. Faqala Nabi SAW kata selepas itulah, sesungguhnya binatang-binatang ternakan ini ada liar juga, seperti liarnya binatang-binatang dalam hutan, binatang-binatang liar tu. Sekiranya ada berlaku begitu dari binatang-binatang tu, kamu lakukanlah seperti tadi. Ini bab idza nadda ba'irun, bila terlepas ataupun terlucut unta kepunyaan sesuatu kaum, sesuatu kumpulan orang, maka sebahagian mereka memanahnya dengan anak panah dan mematikan unta itu. Dia bermaksud untuk kebaikan mereka, fahuwa jaiz, itu harus, kerana hadis Rafi' dari Nabi SAW tadi. Diriwayatkan dari Rafi', katanya kami bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan, maka terlucut seekor unta. Dia berkata, Rafi' berkata, ada seorang memanahnya dengan anak panah, maka Allah SWT menahannya, jadi terhentilah unta itu. Qala thumma qala, kemudian Nabi SAW pun kata seperti tadilah, fama ghalabakum minha, mana-mana unta yang mengalahkan kamu, yakni kamu tidak dapat menangkapnya, menguasainya, fasna'u bihi hakadha, kamu buat lagu ni lah. Qala qultu ya Rasulullah, kita ni berada dalam peperangan dan dalam perjalanan, kita nak sembelih, kita tidak ada pisau. Nabi SAW kata, percepatkan sembelihan itu. Apa-apa yang mengalirkan darah dan telah disebutkan nama Allah pada ketika menyembelihnya itu, fakul, makanlah. Tidak boleh yang disembelih ataupun yang dimatikan dengan gigi ataupun kuku, kerana gigi itu adalah tulang dan kuku itu adalah pisau orang-orang Habsyah. Ini bab memakan al-muttar, ini orang yang dalam keadaan darurat makan. Liqaulihi azza wa jalla, kerana firman Allah azza wa jalla, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah apa-apa rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kamu, hingga kepada firman-Nya, fala itsma alaih, tidak menjadi kesalahan kepadanya, tidak berdosa dia.
Allah SWT berfirman, faman ittara fi makhmasatin ghairu mutajanifin li itsm. Sesiapa yang terdesak untuk makan binatang yang diharamkan itu ataupun bangkai itu, sekadar melepaskan keadaan darurat itu dengan tidak mutajanifin li itsmin, dengan tidak cenderung untuk melakukan dosa itu. Wa qaulihi, dan firman-Nya, fakulu mimma dzikra rasulullahi alaihi, makanlah apa-apa yang disebutkan nama Allah pada ketika menyembelihnya. In kuntum bi ayatihi mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman dengan ayat-ayatnya. Dan firman-Nya, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman, katakanlah tidak kudapati pada wahyu yang diberikan kepadaku sesuatu yang diharamkan, hingga kepada firman-Nya, au daman masfuhan, ataupun darah yang mengalir. Kata Ibnu Abbas, masfuhan itu maknanya muhraqan, darah yang mengalir. Au lahma khinzirin, sambungan ayat itu, ataupun daging babi. Wa qala, dan Allah SWT berfirman, fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyibah, makanlah rezeki yang Allah SWT berikan kepada kamu yang halal dan baik itu. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyibah, makanlah yang halal dan baik yang Allah SWT berikan kepada kamu sebagai rezeki. Ini bab kulit bangkai pula. Ini ada kaitan dengan as-sayd wa dhabaih lagi. Sembelihan. Sembelihan, dhabaih, sayd. Masuk dalam ada lagi. Kalau sembelih tidak jadi bangkai lah. Ini masalahnya bila kata bangkai itu tidak disembelih lah. Pak kulit dia tu lagu mana? Kulit dia tu lagu mana? Itulah Imam Bukhari nak ayat di sininya. Ni masalah kulit bangkai ni banyak khilafnya. Banyak khilaf. Tetapi Imam Bukhari berpendapat kulit bangkai itu pun boleh diambil munafaat walaupun sebelum disamuk. Walaupun sebelum disamuk boleh ambil munafaat. Sebab dia pegang dengan ihabiha, termasuklah Zuhri dan lain-lain ramai juga ulama yang berpendapat begitu. Hal lastamta'tum bi ihabiha, kenapa kamu tidak mengambil munafaat dengan ihabnya? Ini kulit ihab tu dikatakan kulit yang tidak disamuk. Dia pegang tu. Orang kata itu bangkai, dia kata bangkai itu hak haramnya makan dia tu. Kulit dia tu tidak haram untuk kita ambil munafaat. Dulu di dalam kitabul buyu' dulu sudah ada dah ni, iaitu Imam Bukhari buat tajuk bab imam menjual kulit sebelum disamuk. Bagi Imam Bukhari-nya, kulit itu sebelum disamuk pun boleh dijual. Bagi orang-orang yang mengatakan kulit itu baru boleh diambil munafaat setelah disamuk, apalagi kalau bangkai itu setelah disamuk baru boleh jual, baru boleh gapo ambil munafaat. Tapi bagi Imam Bukhari, dia buat tajuk dah dulu dalam bab jual beli dulu, kita sudah jumpa dah tu, boleh sebelum disamuk pun. Sebab apa di sini? Kenapa kamu tidak istimta, intifa? Kenapa kamu tidak intifa dengan kulit dia? Kulit dia tu sebelum disamuk yang dimaksudkan. Imam Bukhari bahas itu boleh. Kita nak jual, nak apa pun boleh. Nak beli boleh. Lepas tu banyak lagi lah hak ni, mazhab ni kata kulit ini tak boleh, tidak suci dengan disamuk pun. Kalau sekiranya babi ataupun anjing, itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, dengan disamuk suci walaupun anjing. Babi saja tak bolehnya, kulit babi saja tak boleh.
Patut ni kata gini, ni kata gini. Ada yang mengatakan babi pun boleh, kulit dia tu. Ada yang mengatakan begitu. Itu ahli zahir lah, ahli zahir. Tetapi Imam Bukhari tidak berpendapat begitulah. Imam Bukhari mengatakan kulit bangkai selain daripada hak babi lah yang terai tu, boleh diambil munafaat walaupun sebelum disamuk. Kalau selepas disamuk tu, kalau hak bangkai-bangkai lain tu, orang lain pun kata boleh hak tu orang lain pun kata boleh. Lepas tu kalau hak tidak bangkai, kulit tu sebelum disamuk pun boleh nak ambil munafaat, nak jual ke nak gapo ke boleh. Hak tak bolehnya sebelum disamuk. Itu mengikut kebanyakan ulama lah. Sebelum disamuk tak boleh kalau bangkai ni. Maksud ambil munafaat itu kita nak guna dia, nak jual, nak gapo itulah. Itulah yang dimaksudkan ambil munafaat itu. Tapi Imam Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengan dia kata boleh. Kalau tak bolehnya makan. Lepas tu Nabi SAW berlalu dekat bangkai kambing. Dia pun kata tidak menjadi kesalahan kepada tuan dia tu mengambil munafaat dengan kulit dia tu. Boleh ambil munafaat dengan kulit dia. Ambil munafaat itu kalau sudah disamuk, suci zahir dan batin dia. Zahir dan batin dia tu, kalau suci zahir saja boleh digunakan untuk benda-benda yang kering, dia letakkan dalam tu jadi sebagai bekas benda-benda yang kering. Tapi kalau kata suci zahir dan batin, kalau bubuh benda cair pun dalam tu, dia tidak menajiskan. Tidak menajiskan, tak apa, boleh guna belaka. Bagi orang-orang seperti Imam Bukhari, dia pegang dengan ihab tu lah. Ihab tu dikatakan kepada kulit sebelum disamuk. Dengan itu boleh ambil munafaat. Di antara munafaatnya kalau kita nak jual ke apa boleh. Lepas tu kalau tidak samuk jadi menyebabkan bau ke apa tu, dengan sendirinya tak ada orang selera hak tu. Nak bubuh air kau dalam bekas tu, nak bekas air ataupun nak bubuh makanan, siapa dia berselera kalau bau busuk. Dengan itu dengan sendirinya orang akan samuk tu. Di sini nak ayat intifak dari segi lain lah. Dari segi nak jual ke, nak apa kau gitu. Bukan maksud intifak tu nak bubuh barang-barang makanan ke apa tu tentu sekali. Selera manusia ni semula jadi dia tak sik pada hak bau busuk tu. Dengan itu dia akan samuk juga. Samuk tu maksudnya dengan menggunakan sesuatu yang menghilangkan bau busuk dia tu. Menghilangkan bau busuk dia, boleh tahan lama tak bau dah. Gitu. Ikutlah apa-apa pun. Walaupun dengan najis sekalipun. Zaman dulu orang buat samuk tu tahi bunga pati, tahi gapo tu, itu pun sebagai bahan penyamuk juga tu. Boleh samuk dengan hak tu. Lepas tu jemur sebentar, lepas tu basuh, tak apa hak tu. Apalagi kalau bahan-bahan dia tu tidak najis, lebih-lebih lagi lah boleh. Kalau najis pun boleh. Untuk menyucikan kekotoran pada kulit tadi tu. Lendai-lendai dia tu, hak itulah yang menyebabkan jadi bau. Hak itulah yang perlu kepada samuk. Habis itu. Babul misk. Ini bab kasturi. Apa sebab orang bab kasturi sini ni? Apa faedahnya kasturi? Imam Bukhari nak ayat gadian. Ini bab binatang buruan, sembelihan dan sebagainya. So, tiba-tiba orang mari kasturi. Kasturi ni gapo dia? Apa kena mengenanya bab dengan bab sembelihan dengan bab binatang buruan ini? Imam Bukhari nak ayatnya. Kijang dia ni, ibu kasturi ni, kijang tu dia termasuk dalam binatang buruan. Lepas tu kalau kita buru dia untuk mendapatkan kasturi itu, tak apa, boleh. Begitu juga kasturi itu kalau diperolehi dengan diburu binatang itu, setelah disembelih dia kita dapat itu, boleh juga. Ataupun dengan tidak sembelih, sebelum itu kita dapat, boleh juga.
sesuailah dimasukkan hak ni al-misk ni dalam bab ni, sebab dia termasuk dalam bab buruan juga. Lepas tu bila diburu nak ke dia orang sembelih makan, sesuai tu, walaupun tidak sebut secara langsung sembelih tu, tapi ada kesesuaian dia tidak sebut gitu saja. Lepas tu dia ada berkaitan dengan darah juga, sebab kasturi itu dia terjadi dalam dekat pusat binatang tu. Setengah orang kata kijang, setengah orang kata rusa. Itu tidak tepat belaka. Sejenis binatang mungkin masuk dalam kumpulan kijang lah kita, tapi dia tidak ada tanduk, tidak ada ekor dia. Mungkin tepat kalau orang kita panggil napuh. Dalam bahasa Farsi dipanggil nafah atau nafuh. Dekatlah tu. Napuh orang kita kata, bahasa kita. Dia ada dalam dekat pusat dia tu, dalam pundi-pundi. Itu asalnya darah. Lepas tu dia proses semula jadi. Dia apabila dia kering, dia gugur. Hak itulah kasturi. Dia gugur. Hak itulah yang dikatakan kasturi. Bau dia ni berbatu-batu jauhnya, bau sedap, bau wangi. Selalu didapati di puncak-puncak bukit gunung Himalaya ni, banyaklah binatang ni. Baunya tahan lama, setahun tahan lagi bau dia. Bau dia tu. Lepas tu nak cari hak asli payah nak cari asli. Biasanya hak jual kedai tu dia bubuh dalam bekas tu lah, pundi-pundi tu. Kulit tu ialah dah isi dalam tu, dia bubuh galai. Lepas tu dia bubuh lah wangi ke apa tu. Jadi mengikut dalam kitab-kitab dia royak, cara kita nak tahu tulen tidak tulen, asli tidak asli dia. Kata dia cocok dengan jarum ke apa, bawang putih. Lepas tu cocok pula situ. Kalau bau busuk, bukan asli. Kalau bau sedap juga, itu asli. Lepas tu hak asli dia tidak berulat, dedah gitu pun tak berulat. Kalau hak tidak asli dia berulat, itulah tanda-tanda dia yang disebutkan dalam kitab-kitabnya. Lepas tu dia macam ada bilik-bilik gitu, ada ruang-ruang supaya kita kata buah apa, buah delima. Kan dia ada kulit-kulit tu, dia ada ruangan-ruangan gitu dalam tu. Pas butir-butir gitu, butir-butir gitu. Imam Bukhari nak ayatnya ni hadis ni, orang mati syahid ni, orang luka fisabilillah. Orang ni datang pada hari kiamat dalam keadaan luka dia tu mengeluarkan darah. Luka dia mengeluarkan darah. Warnanya warna darah, tetapi baunya adalah bau kasturi. Imam Bukhari nak ayat ke dia? Dia nak ayatnya darah ni memang asal dia haram, najis. Tapi kalau dia sudah berubah, kasturi saat ni asal dia darah. Lepas tu dia berubah jadi bau sedap. Sudah orang panggil dalam istilah fiqh istihalah. Sudah istihalah ni berubah hakikat dia. Tak apa dah lah. Tidak najis dah lah. Tidak najis dah. Tu dia nak ayat sini. Warna saja warna darah tu. Kalau nak kira darah kak, najis lah. Lepas tu bau dia bau kasturi. Ini tidak bau darah lagu tu. Sebab kita kata air wangi lah. Air wangi warnanya semua darah, tapi baunya bau sedap. Tidak seperti darah. Itu tidak najis lagu tu. Boleh kita pakai buat sembahyang, buat apa. Walaupun warna dia tu warna seperti darah. Imam Bukhari nak ayat ke dia di sini? Nak ayat darah ni sebagai penghormatan dan tidak najis. Kalau dia, sebab dia sebut di sini ni keadaan orang mati syahid ni dibangkitkan dalam keadaan begini sebagai satu kelebihan, sebagai satu keistimewaan dia. Kalaulah darah itu seperti darah biasa, najis, apa keistimewaannya? Tak ada lah keistimewaan, tak ada lah kelebihannya, bahkan menghinakan pula. Berlumur darah yang bau busuk, menghinakan pula. Sedangkan Allah SWT tidak maksud menghinakan situ, memuliakan dia.
Ini menunjukkan darah tu kalau dia sudah berubah hakikat dia tu, seperti hak tadilah, seperti kasturi tadi, kalau dia sudah berubah daripada asal dia, tak apa dah, sebab mengikut ni pengkaji-pengkaji ni lah kasturi ni, dia kata asal dia bau busuk, lepas tu dia berubah tu bau sedap, lepas tu mula-mula tu bau busuk sebab dia darah. Bila sudah berubah jadi bau sedap, tak apalah. Supaya juga sini boleh pakai buat semaya kasturi tu gapo tak apa, walaupun asal dia darah. Supaya juga orang mati syahid ni darah ni kalau nak kira bau busuk najis, lepas disebutkan dia ni sebagai penghormatan. Apa makna kalau ia najis? Menunjukkan tidak najis kalau sekiranya hakikat dia tu berubah. Begitulah. Gapo-gapo pun arak bila berubah hakikat dia tu jadi cuka, tidak najis lah, bahkan halal lah, boleh makan. Pasal apa telah istihalah telah berlaku pada dia tu. Lepas tu dia mari ni hamilul misk, tak ada apa dengan ayat tu lah, suatu kelebihan, suatu keistimewaan kasturi. Lepas tu dalam kitab-kitab perubatan Yunani gaponya banyak benar lah dia ayat khasiatnya kasturi tu, banyak benar lah, untuk penyakit jantung lah, penyakit otak lah, untuk nafsu, apa ni dia tenaga batin, kata untuk tenaga batin, macam-macam lagi ubatnya. Tu kita boleh dapat dalam kitab-kitab perubatan Yunani lah, banyak dia sebut benda tu. Kelebihan dia tu banyak. Ini perbandingan orang yang berkawan dengan orang yang baik, ada faedah dia. Faedah dia sama ada dia bui kita kah, ataupun kita boleh beli dengan dia kah, ataupun kita dapat bau yang sedap. Begitulah juga orang yang baik. Orang yang baik, orang berilmu, orang yang apa-apalah, ada kelebihan dia tu, ada lah faedah dia. Tapi kalau kita duduk berapak dengan orang yang tukar besi, kita kena panah dia, tak hangus pun bau busuk. Hak nak ayatnya, hak ni di sini tidak dimaksudkan di sini. Tidak dimaksudkan di sini. Hak dia naknya kasturi itulah. Hak pengajarannya dalam bab-bab lain pun boleh sesuai lagi masuk, iaitu kena berkawan dengan orang-orang yang baik-baik, orang yang lebih, supaya kelebihan dia tu boleh kita ambil manfaat. Tidak sia-sia lah, dan tidak boleh berkawan dengan orang yang jahat, pasal memudaratkan kita. Babul arnab, ini bab arnab pula. Arnab pun begitu juga, nak ceritanya boleh makan ke tidak arnab ni, boleh makan ke tidak arnab. Ada pula khilaf tu, setengah ulama mengatakan makruh, setengah ulama macam Syiah dia kata haram. Pasal apa? Pasal dia mari hik kan? Arnab ni mari hik. Kesimpulannya arnab ni boleh makan. Pasal apa? Sahabat Nabi SAW igak makan. Apa dia kirim kepada Nabi SAW, hantar kepada Nabi SAW, Nabi SAW terima. Lepas terima tu, boleh jadi orang kata terima saja, tidak makan. Kalau lah benda tu benda haram, dia tak terima dulu. Bahkan kalau kita tengok dalam nombor 1 dalam hasyiah, kitab kita ni nombor 1, faqabilaha wa qad taqaddama fil hibah. Dalam kitabul hibah dulu sudah jumpa dah hadzal wajh, qultu wa akala minhu. Nabi SAW makan, bukan terima saja. Dalam riwayat yang lain disebut dia makan pun arnab itu. Apabila Nabi SAW sendiri makan, apalagi kita nak ragunya arnab itu. Cuma orang pula kata supaya kucing. Dulu banyak juga arnab tempat kita ni, anda tengok sibuk apa ni, promosi sana promosi sini. Lepas tu lah ni tak ada, berkali kurang sambutan, kali ke mana tak tahulah. Pasal nampak bulu tu sepuluh kucing, rupa dia tu sepuluh kucing. Duk ingat waktu tak lalu makan. Tapi bagi orang yang mengatakan boleh dimakan tu, dia mengambil kira kod lain pula. Tu kaedah masalah binatang yang boleh dimakan ni, hak kita bincang baru ni lah, termasuk dalam kaedah tu lah. Setengah ulama mengatakan binatang yang boleh dimakan ni yang tidak makan daging.
Di dalam mazhab Hanafi kaedah dia yang tidak makan daging. Arnak tu dia tidak makan daging. Tahik dia tu, kita tengok tahik dia tidak serupa tahik kucing, serupa tahik kambing. Dia ambil kira benda-benda gitu tu, lebih serupa dengan hak mana. Apalagi dah hadis ada ni, kalau nak kira kok mana-mana pun tak apa dah tu. Untuk dia kias, jadikan kaedah hak lain-lain lagu tu. Babud dhab. Ini bab dhab. Dhab boleh makan ke tidak? Pasal cara ke makanan ni. Lepas tu pasal cara ke sembelih. Pas kata arnak kau dhab kau gapo kau, dia kena sembelih dulu. Nasabahlah masuk dalam bab ni. Lepas tu dia termasuk dalam bab buruan. Arnak ni kalau hak liar, kena buru boleh buru dia, tak apa. Kita nak bedil tak apa, nak panah pun tak apa. Lepas tu termasuk dalam bab sembelih. Diriwayatkan daripada Ibn Umar, Nabi SAW kata dhab itu saya tidak makan, tapi saya tidak mengharamkan. Dhab semacam bewok lah, jenis kecil gitu. Kecil, orang boleh buat dalam poket lah. Dulu budak-budak pergi ngaji Pakistan raja juga buat klik. Sana banyak sembelih. Sebab mazhab Hanafi makruh. Kurang lah orang dia makan. Lepas tu daripada Khalid bin Walid pula, dia pernah dihidangkan kepada Nabi SAW dhab, tapi dia tidak makan. Walau bagaimanapun, bila Khalid tanya haram apa, dia kata tidak, tapi tak ada di negeri saya, di bumi kaum saya. Dengan sebab itu saya berasa tidak berselera lah, saya berasa jejek lah untuk makan. Tak apalah, dia Khalid pun makan. Rasulullah SAW duduk tengok. Ni lah Abadi kita sudah bicara dah, iaitu salah satu kaedah dalam mazhab Syafi'i, iaitu untuk binatang yang haram ni, haram dimakan, ialah binatang yang orang-orang Arab jejek terhadapnya, dia berasa jejek. Orang Arab mana? Itu baru ni kita sudah sebut dah, petik daripada tafsir Al-Manar karangan Rashid Ridha. Arab mana dia kata? Kalau dalam kitab-kitab mereka dia sebut Arab yang bertamadun, Arab bandar, Arab ile dia kata. Kalau Arab ulu tak sih. Nabi SAW ni tak makan. Ile benar, orang bandar benar. Dengan sebab itu tidak dapat bertahan kaedah tu. Kaedah tu tidak kuat, tidak dapat bertahan. Sebab ni Khalid pun Arab juga, Nabi SAW pun Arab juga. Mana pakar mana? Pak Khalid pun dia bukan orang ulu, orang ile tu, orang bandar. Ini terpulanglah kepada selera sebenarnya, terpulang kepada selera masing-masing manusia. Sebab Islam ini bukan untuk orang Arab saja. Kalau kita nak kata kepasihan bahasa Arab, kau betul dari segi penggunaan bahasa, kau bolehlah rujuk pada orang Arab tu. Bahasa Arab yang muktabar je, bahasa Arab mana? Al-Arabul Arba' kalau kita kata zaman jahiliah tu. Zaman kemudian tidak pakai, bolehlah kita kata gitu. Ni masalah makanan, masalah selera kan. Faham, manusia ni tidak serupa dari segi selera dia. Faham Islam pula untuk semua manusia, semua bangsa. Dengan sebab itu kita tidak perlulah sibuk-sibuk sangat, bising-bising sangat masalah tu. Apalagi kalau kita tengok Nabi SAW ni, faham? Mungkin orang kata, ya kita gomor duduk royak kaedah gini. Faham? Kena kau nak makan kau. Itu cerita lain. Anak pun tak makan, anak pun tak boleh makan. Usah kau lain-lain. Orang lain alik-alik makan, anak pun tak makan. Ayah pun pilih-pilih makan. Hak tu soal lain. Kita cerita bab hukum. Cerita bab hukum kena ajak sebab Nabi SAW dia tak lalu makan. Suku hak tu. Tapi dia tidak mengharamkan. Dia tidak mengharamkan Khalid makan. Kok dia tak boleh makan, tu suku hak tu. Gitu. Tidak bermakna bila kita royak goni boleh. Maknanya kita nak menggalakkan orang supaya makan, tidak gitu, tidak maksud gitu. Kalau dia berselera ataupun kalau latar belakang dia tu daripada bangsa-bangsa yang memang makan benda tu, dia tu orang kafir, kita nak bawa Islam kepada dia adalah lebih sesuai.
kita bawa dengan cara seperti yang kita sudah sebut tu, iaitu dengan tidak memberat-beratkan perkara ni. Di kalangan orang asli ke, orang Afrika ke, orang Siam ke, orang Cina ke, yang memang makan, anjing pun makan. Kadang-kadang kalau kita royak payah-payah, gua ni tak boleh makan, tak seiz lagi tu, tak ada pasal. Tak ada pasal, tak seiz lagi tu. Sungguh-sungguh tak seiz lagi sunat. Sedangkan kita kata benda ni luah lagi, banyak makan, nak makan. Kita tak boleh makan, suku pasal. Keturunan kita tu nenek tak makan benda tu. Ni masalah selera ni, dia atas kebiasaan, jadi kaedahnya seperti yang kita sudah sebut dah baru ni. Kaedahnya Imam Malik kata lagu mana? Dia kata mana dah? Naha an akli kulli dhi nabim minas siba. Tu naha an akli kulli dhi nabim minas siba. Baru ni anda sudah sebut dah kaedah dianya. Imam Malik kata ini idhafat masdar kepada fa'il. Orang lain kata idhafat masdar kepada maf'ul. Idhafat masdar kepada maf'ul. Tu dari segi perbahasan nahwu lah. Tu muka surat sana lah 830 tengok. Babu akli kulli dhi nabim min as-sibah. Abu Tha'labah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dhi nabim min as-sibah. An akli kulli idhafat masdar kepada fa'il. Itu kata Imam Malik. Kata orang lain, dia kata Imam Bukhari pun lagu tu juga. Imam Bukhari serupa dengan Imam Malik kat sini ni dalam masalah ni. Dia luah masalah makanan. Orang lain kata idhafat masdar kepada maf'ul. Apa makna idhafat masdar kepada maf'ul? Makna kita tak boleh makan kulli dhi nabin itu, setiap yang bertaring itu tak boleh dimakan, kena makan, tak boleh. Itu makna jadi maf'ul. Kulli dhi nabin itu tak boleh dimakan. Nabi SAW larang. Gitu makna dia kalau kata idhafat masdar kepada maf'ul ni. Tapi kalau kita kata idhafat masdar kepada fa'il, hak Imam Malik kata tu, hak ni hadis ni dalam Muwatta' pun ada. Itu orang tidak panggil anti hadis lagu tu. Tak saya pakai tu kerana dia terjehkan ada cara dia, kaedah dia tu tidak anti hadis lagu tu. Dia kata Nabi SAW melarang dari apa yang dimakan oleh setiap yang bertaring. Jadi kulli itu jadi fa'il tu hakikatnya. Akli itu dia takwilkan dengan makul. Naha an makuli kulli dhil nabin minas sibah. Melarang dari memakan apa yang dimakan oleh setiap yang bertaring. Gitu. Atau hal lebih mudah lagi, kalau kita nak takdir lagi mana, naha an ma akalahu kullu dhi nabin minas sibah. Tu lagi terang. Lagi terang. Naha an ma akalahu kullu. Kullu tu jadi fa'il. Itu makna idhafat masdar kepada fa'il. Dia kata dalam Quran banyak tu idhafat masdar kepada fa'il. Walaula fadlullahin nasa, Allah itu fadlu idhafat masdar kepada fa'il tu. Situ kata dia. Lepas tu kalau kita tengok dalam Quran, hak lebih sesuainya hak tu. Kita kata idhafat masdar kepada fa'il. Sebab hadis ni, hadis sahih, tanda dia iaitu dia sesuai dengan Quran, serupa dengan Quran. Kalau kita tengok dalam Quran, wa ma akalas sab'u. Ma akalas sab'u. Apa yang dimakan oleh sabuk. As-sabuk itu jadi fa'il. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u. Ma akala as-sab'u sama dengan naha an akli, naha amma akalahu kullu dhi nabin. Gitu. Lebih sesuai dengan ayat tu. Kita tak boleh makan binatang yang dimakan oleh binatang buas. Apa orang tak boleh kata? Apa boleh kau makan binatang yang tidak dimakan oleh binatang buas? Hak tu
Apakah termasuk dalam larangan? Tak perlu sebut tu. Sebab hak makan binatang ni hak binatang buas. Binatang buas. Hak tu hak duduk berebutnya dengan manusia. Binatang buas itulah yang makan binatang tu. Kalau dia makan, katakanlah dia serang lembu kah ataupun kambing kah, kita pun pergi, dia pun lari. Kambing tu mampu ataupun lembu tu mati gitu, dia tak ada makan, bekas kekoh dia saja, ataupun dia makan sikit kah, seketul daging kah, cabut daripada, lepas tu mampu, tak boleh makan. Sebab apa? Sebab makan. Al-munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu, dan semua ni termasuk dalam nak hurai kepada al-maitatu. Hurrimat alaikumul maitatu. Apakah yang dikatakan bangkai itu? Gini, ni. Oh, ni bangkai belakang. Illa ma zakkaitum, kecuali. Kalau rimah sana kekoh ke lembu sana. Lepas tu kita pun pergi, dia tengok bedil kita lari dia. Lembu tu duduk gelepar, kita dah sembelih. Tak apa. Oh, tu boleh makan. Ataupun hak jatuh, ataupun hak kena langgar, kita dah sembelih. Tu tidak bangkai, pasal dah sembelih. Tapi kalau tak ada sembelih, mati dengan begitu, tu haram. Hurrimat alaikum, diharamkan kepada kamu. Hak ni Imam Malik kata lebih sesuai dengan Quran. Kalau kita kata idhafat masdar kepada fa'il, sebab tu bukan nak royak binatang yang bertaring tu tak boleh makan. Nak royaknya apa yang dimakan oleh binatang yang bertaring itu, hak tu hak tak bolehnya kita makan. Sebab apa? Sebab dia makan tu, sebab dia makan. Kalau dia makan pun tak mati lagi, kita dah sembelih, tak apa, tidak makan. Makan itu sebab kita tak ada sembelih. Aksi itu pergi. Dengan sebab itu Imam Malik kata ada taring kau, ada gapo kau, boleh makan. Dan orang-orang yang kata apa ni, ada taring tak boleh makan tu pun tidak umum juga. Ada setengah-setengah perkara tu dia langgar juga kaedah tu. Langgar juga kaedah tu. Tidak kemas juga kaedah tu. Misalnya dhabu. Halal pula dalam mazhab Syafi'i, sedangkan dia ada taring. Pas setengah ulama kata dia pasal dia tidak makan daging, sebab tu halal. Orang-orang Hanafi kata mana boleh tak makan daging. Ya, orang-orang di negeri Arab tu ya gali kubur dalam-dalam tu, tanah tu, supaya tidak dikorek oleh dhobok tu lah. Dia makan mayat. Macam mana? Dah tak kena dah kaedah tu, tak kemah. Dengan sebab itu demon ni macam Imam Bukhari, macam Imam Malik, dia kata tidak situ. Paling tinggi makruh, paling tinggi. Kita nak kata haram, tak. Nak kata haram, tidak. Apabila begitu, dia luar lah tu, dia pergi jauh tu. Kalau orang mengatakan haram, nak buat ubak, nak gapo pun dia kata tak boleh lah, dah benda haram, bahan tu. Situ dia pergi jauh. Tapi bagi orang yang mengatakan kalau makan dia tu gula kau gapo pun boleh, kalau nak ubat lebih-lebih lagi boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak haram, bahan tu bahan halal. Dia kesan dia pergi sampai ke situ. Lepas tu apabila tikus jatuh dalam minyak sapi yang beku ataupun yang cair. Kalau tikus jatuh dalam minyak sapi yang beku ataupun cair, lagu mana hukumnya? Imam Bukhari nak ayatnya supaya Imam Malik juga, dia tak najis, tak jadi rosak minyak sapi tu ataupun minyak tu, sama ada hak beku ataupun cair, tak najis. Pelik ni. Tapi orang lain kata jumhur ulama kata kalau hak beku ialah sebab dalam hadis disebut kamu buangkan dan buang hak sekeliling dia tu. Nak buang sekeliling lagu mana kalau dia cair, ke bawah lah meresapnya, kata mereka. Kata Imam Bukhari dan Imam Malik dan orang-orang sependapat dengan dia kata tak, kalau hak cair pun boleh. Dan dia kata sekeliling, dia kata ke beku, dia tak kata buang hak sekeliling dia, sudahlah, asalkan tidak berubah. Kalau berubah bau busuk, kita pun tak selera nak makan. Dia kata supaya masalah air juga, masalah air kan Imam Malik, ya air sikit pun kalau masuk najis, kalau selagi tidak berubah tak apa, tidak menajiskan. Walaupun air itu sekendi, kita kata ada tahi cicak dalam tu, kita buang tahi cicak atau tahi cicak tu hacur dalam tu, tak ada berubah ke apa,
tak najis. Boleh awak ambil air sembahyang, nak minum, nak apa boleh. Kalau berselera lah. Tak berselera tu suku pasar hak tu. Mudah. Ni kalau mengikut mazhab Syafi'i kena 2 qalah. Kalau sebelum 2 qalah tu banyak kalah 2 qalah ni. Sebab tu kita buat qalah-qalah tu kan besar tu. Banyaklah. Kalau sebelum 2 qalah, kalau kurang pada 2 qalah, tak kira najis tu mengubah ke atau tidak mengubah. Najis. Kalau negeri hak ni pada pasir ni payah air, kena lerak habis air. Padahal tidak berubah. Tak berubah pun. Dah tidak sampai 2 qalah. Dia duduk atas 2 qalah tu. Pakai kaedah tu dia adalah kalau kita belajar hadis dalam bab dia tu sejauh mana kemah hak 2 qalah tu atau hak mana hak lebih kemah tu situlah baru jumpa. Imam Abu Hanifah pula kata kena lebih daripada 2 qalah lagi. Dia berat lagi dalam masalah ni. Besar lagi, banyak lagi air tu daripada 2 qalah. Kalau lebih daripada 2 qalah pun tak boleh lagi. Faham ni? Kalau hak ni minyak tu kena buat wazir. Faham minyak tu pun setengah ulama pada dia kira serupa dengan air lah juga hukum air. Kalau kurang pada 2 qalah sikit pun kena buat, tak boleh guna dah. Bazir tu kalau lagu tu pokok ni dia kata tidak gitu. Bergantung kepada perubahan. Berubah ke tidak? Berubah ke tidak? Begitu juga lain-lain. Dalam minyak kau gapo kau serupa juga. Imam Malik, Imam Bukhari pendapat begitu. Tetapi Ibnu Hazm, Daud Zahiri kata tidak. Hak ni dia khusus dengan apa ni? Tikus ni. Dan minyak sapi. Kalau hak lain tak, kalau masuk dia pasal dia pegang dengan zahir. Kalau golai masuk, bangkai golai masuk, tidak najis. Hak tak bolehnya tikus kata dia. Pasal tikus sebut. Pas minyak sapi, golai kalau tak apa. Dia buat ikut tu. Terlalu zahir. Tetapi macam Imam Bukhari, Imam Malik dah hak sependapat dengan dia ni tidak gitu. Benda hak cair ke ataupun tidak cair. Tak kira apa-apa. Asalkan tidak ada berubah. Benda tu tidak berubah. Kita ambil sekadar begitu je lah. Supaya orang binatang masuk dalam telaga, bangkai masuk dalam telaga. Nak mana? Setengah tu kata kita kena buang air sebanyak berapa puluh timba. Kalau buang banyak timba pun tak habis juga. Sebab tu hak ni pun kalau kita buang sekeliling, buang setakat mana buang sikit. Hak sekeliling dia tu cepat-cepat kita buang. Ataupun setelah kita buang tak ada berubah apa-apa, tak ada bau, tak ada apa. Boleh lagi guna. Kalau lah dia tu sudah pecah gapo, mesti dia bau. Bila bau tak boleh. Tak boleh. Gitu dia duduk situ. Kalau kita tengok situ lebih cermat. Pas kita nak mengelak daripada semua tu payah kalah tu. Terutama ialah kebersihan tu kena jaga hak tu. Mesti dah hak tu. Tapi kalau orang yang duduk terlibat dengan hak tu semua tu nak jaga sepenuhnya payah kalah tu. Payah kalah. Di sini setengah ulama tu kata tikus itu najis. Sebab apa? Sebab Nabi suruh buang. Lepas tu hak sekeliling dia tu pun suruh buang, menunjukkan dia najis. Apabila dia najis, dia tidak boleh dimakan, tidak halal. Gitu. Setengah ulama pula kata macam Imam Malik ke apa, Imam Bukhari kata tidak, tikus tu dia mampu bangkai tu. Bila dia jatuh dia makan. Kalau sekadar dia jatuh dia tidak mati, tak apa hak tu. Hak tu tak apa. Hak ni maksud jatuh ni jatuh mampu. Kerana bangkai dia tu adakah menajiskan minyak tu atau tidak? Seperti tadilah Imam Bukhari buat dalam tajuk ni jelas. Padahal dalam semua hadis tidak begitu, tidak jelas. Dalam setengah-setengah tarik jalan riwayat saja yang menyebutkan ada hak cair tu. Tetapi oleh kerana Imam Bukhari dia yakin memang mazhab dia lagu tu, tu pesen dia sebut lalu dalam tajuk dia. Tengok fisam ni al-jamid awid dhaib, hak beku ataupun hak cair. Cuba kita baca riwayat ni. Ada tikus jatuh dalam minyak sapi, mapuh tikus tu. Ditanya Nabi SAW tentangnya, dia kata buang tikus tu, lepas tu hak sekeliling dia, lepas tu makan lah.
hak baki lagi tu. Di sini dia tidak royak cair ke ataupun beku, dia tidak royak. Cuma suruh buang hak sekeliling dia tu, hak lebih dekatnya, iaitu dia tu beku tapi tidak jelas. Tidak jelas. Lepas tu dia mari pula daripada riwayat Ubaidullah daripada Ibnu Abbas daripada Maimunah ni. Ni. Lagu tu. Lepas tu riwayat lagi daripada Zuhri tentang dabbah tamu tu fi zaid wasamni wa huwa jamidun au ghairu jamidin. Sama ada beku ataupun tidak beku. Tikus ataupun selain tikus. Lepas tu dia kata, Zuhri kata sampai kepada kita cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh buang tikus tu, hak mati tu, dalam minyak sapi tu. Lepas pada tu buang hak dekat-dekat dia tu. Dia buang tu, lepas tu boleh makan. Situ dia ambil. Padahal hak ni balagat ni termasuk dalam balagat, bukan termasuk di dalam marfu'at, bukan riwayat-riwayat yang marfu'at. Ini Zuhri ambil. Tapi oleh kerana mazhab Imam Bukhari begitu, tu dia buat dalam tajuk dia tu, al-jamid awidza'i. Tu pasal dia, cara dia. Lepas tu dia kata tak ada di sini, tak ada sebut hak beku ke atau hak cair, tak ada sebut. Bila begitu umum lah, umum. Bergantung kepada selera kita, bergantung kepada selera kita. Dan kita sebagai manusia, Allah SWT buat memang kita jejek kalau benda-benda tu bau busuk apa, tak boleh. Kita sendirilah yang menentukan. Babul alam wal wasm fi surah. Babul alam wal wasmi fi surah. Nampaknya tak ada juga ni. Siapa habis? Nak habis tu panjang juga tu. Sekatalah.